ada berapa masalah yang telah disebutkan. Wala tasihhu salatu mulaqin ba'du libasihi najasatan wa illam yataharrak biharakatihi. Di sini ada dua masalah. Pertama, sebahagian pakaiannya tersentuh najis. Jadi pakaian yang tersentuh najis tu ada dua keadaan. Pertama, bergerak dengan pergerakannya. Yang kedua, tidak. Itu jadi dua masalah. Wala qabidhi tarfi syai'in ala najisin intaharraka wa kadha illam taharrak. Dua masalah juga. Masalah yang kedua adalah masalah qabid. Orang yang memegang hujung sesuatu, yang sesuatu itu berada atas najis. Faham? Wala qabidhi tarfi syai'in ala najisin. Syai'in ala najisin ni sesuatu yang, jadi dia nakirah. Ala najisin itu adalah sifat dia. Adzalika syai'al kain ala najis. Kalau dia bergerak dengan pergerakannya, maka tak ada khilaf. Kalau dia tak bergerak dengan pergerakannya, itu ada khilaf. Saja dia pegang tali, pegang. Jadi pegang tali itu adalah contoh. Pegang tali itu dia nak bagi contoh bahawasanya dia bersambung dengan benda tu. Jadi sama ada dia pegang ke, benda tu diikat pada dia ke, ataupun benda itu dikepilkan pada dia ke, dijahitkan kepada dia ke. Iyalah tu semua. Faham? Dengan bahasa yang lain, benda itu kita tengok elat dia. Fil asahi li'annahu hamilun limuttasilin binajasatin fil masailil arba' faka'annahu hamilun laha. Wa muqabilul asahi fil rabi'ati ay fil mas'alati rabi'ah yaqulu laysa hamilan litarfil muttasili bin najasah bikhilafi tarfil imamatil muttasili biha li'annahu min malbusihi. Faham? Jadi maknanya dua masalah pertama tu adalah malbus, benda yang dia pakai, pakaian dia. Yang kedua bukan benda yang dia pakai, tapi sesuatu yang dia pegang. Faham? Dia pegang. Yang tak ada khilaf, benda yang dia pegang itu bergerak dengan pergerakannya. Contohnya tali itu pendek. Kalau dia bergerak, bergeraklah tali itu. Itu tak ada khilaf, memudaratkan. Yang ada khilaf adalah kalau dia tak bergerak pergerakannya, juga sama juga. Wa kadza illam yataharrak fil asahi. Begitu juga kalaulah tidak bergerak ia syai' dengannya pergerakannya fil asah, menurut pendapat yang asah. Faham? Kerana dia dikira menanggung najis. Jadi kita pegang najis ketika solat dengan sengaja batal, walaupun najis tu kering. Faham? Walaupun najis tu kering. Kalau kita pegang najis dan najis tu kering, adakah tangan kita jadi mutanajis? Tangan kita pun kering, najis tu pun kering. Adakah kita jadi mutanajis? Tak kan? Ma'ruf. Tetapi dalam bab solat ni, orang yang memegang najis itu batal solat bukan kerana tangan dia mutanajis, tapi kerana dia berhubung dengan najis. Faham? Berhubung dengan najis. Hubung. Bila tangan kita sentuh najis, kita telah bersambung dengan najis. Jadi kalau tangan lagilah teruk, direct. Faham? Lagilah mubasyarah, langsung dia bersentuh dengan najis. Ini tak langsung, dia pegang tali, yang tali tu di hujungnya ada najis. Faham? Antara contoh yang diberikan, tali tu di hujungnya adalah tali yang diikat pada tengkok anjing, ataupun tali tu diikat pada yang ada kat tengkok anjing tu. Itu pun dikira
Itulah taswir dia yang diberikan pada masalah ni. Okey. Ialah dia semua li'annau hamilun limuttasilin, kerana dia menanggung pada benda yang bersambung dengan najis. Menanggung najis memang dia betul tanggung najis. Tangan dia kena najis. Menanggung benda yang menanggung najis pun tak boleh. Jadi sebab apa? Kita dah sebut dah sebelum ni, litaghliz fi amrin najasah fi salah. Kerana ingin mengambil sikap keras ataupun tegas dalam perkara najis, apatah lagi dalam bab solat. Seterusnya, falau ja'alahu ay tarfa syai'il kain ala najis. Hujung yang ada najis itu, sesuatu yang hujungnya tu ada najis, dia letak, dia pijak benda tu, itu tak apa, faham? Sebab bahagian yang dia pijak tu tak ada najis. Ilat kita batalkan solat dia, kita mudaratkan solat dia, dia bersambung, faham? Jadi kalau orang tu dia pijak, dia tidak dipanggil menanggung. Benda yang ditanggung bukan duk bawah, duk atas, faham? Jadi bila dia dipijak, maka dia tidaklah dipanggil hamil, faham? Kerana tali itu di bawah kaki dia, maka tidak memudaratkan. Falau ja'alahu tahta rijlihi sahhat salatuhu mutlaqan. Sawa'un taharraka biharakatihi, sama ada bergerak ia hujung sesuatu itu dengan pergerakannya ataupun tidak, faham? Jadi kena faham illah dia. Jadi kalau orang tak faham illah, tengok kaki dia tu sentuh juga tali tu. Jadi kalau kaki dia sentuh tali, di hujung tali itu ada najis, maka batal lah. Jadi yang batal kalau sentuh saja, kalau benda tu memang najis, faham? Sentuh duk bawah ke, duk atas ke, tepi ke, kalau benda tu memang najis, menyentuhnya boleh memudaratkan solat. Adapun yang bersambung dengan najis, menyentuh yang bukan bahagian najis, tak batalkan solat. Sebab itu kalau budak-budak mak dia tengah solat, dia pegang mak dia, faham? Tak ada apa-apa. Dia tidak ada apa kita kata merebak kan. Oleh kerana dia itu sedang solat, dia itu menanggung najis dekat dia punya pampers dia sentuh mak dia, maka dia macam listrik, habis kira mak dia tu semua kena renjatan najis. Tak ada, faham? Kalau dia naik atas belakang mak dia, atau dia pegang kan dia punya telekung mak dia, jadi so kalau dia pegang, benda tu dah jadi muttasil, faham tak? Jadi apa, macam seolah diikat, faham? Tapi kalau dia sentuh, di jalan kan dia tangan dia, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Ataupun mak dia sujud, dia duduk sejadah, jadi sujud atas badan dia, faham tak? Tak ada apa-apa, faham? Kerana apa? Yang ni lah, dia tidak mengenai terus kepada najis tersebut. Tempat solat yang dikatakan kena bersih daripada najis tu adalah tempat yang kita akan letakkan anggota sujud, faham? Tempat yang kita akan letak anggota sujud. Jadi kalau dia sujud atas jadah yang tengah jadah tu ada tahi, tapi tak kena langsung, baju dia tak kena, hanya bertentangan sahaja dengan tubuh dia, maka dari segi kesahihan solat sah, tapi makruh, faham? Makruh solat dalam keadaan kita muhadhah. Muhadhah tu maksudnya bertentangan dengan najis. Baca. Tu ke depan. Muqabil kata batal.
al-muhadhi min makani salati fatu'tabaru taharatuhu. Dia kata tempat yang dia bertentangan tu termasuk tempat dia solat, termasuk dalam segi 4 ruang solat dia, walaupun tak kena tubuh dia. Jadi tempat itu juga perlu diambil kira, iktibar sebagai kena bersih. Itu muqabil sahih, dhaif jiddan. Muktabarnya adalah mana-mana bahagian yang anggota kita, bukan anggota sujud je, anggota sujud ataupun pakaian. Faham? Anggota sujud ataupun pakaian yang akan jatuh atas mana-mana tempat ketika kita sujud, maka tempat itu semua hendaklah kena bersih daripada najis. Faham? Contohnya anggota sujud dia memanglah tak kena, tapi baju dia bila dia sujud dia melabuh kan. Melabuh kena tengah tu. Tengah tu ada najis. Memudaratkan. Alas. Sekarang ni dia bawa masalah sambung tulang. Dia masih berkaitan dengan syarat sah salat, iaitu suci daripada najis. Kerana masalah sambung tulang ni, bila orang tu sambung tulang najis, dia bawa tulang tu ketika solat. Faham? Jadi bila dia bawa ketika solat, dia menanggung najis. Bila dia menanggung najis, bagaimana dengan solat dia? Itu munasabahnya masalah sambung tulang ni dibawa. Namun dari satu sudut yang lain, ibarat seumpama ini boleh kita jadikan ibarat ketika mengurai masalah fiqh yang berkaitan dengan perubatan medik, fiqh medik. Faham? Inilah apa hukum sambung tulang pakai najis, tulang najis mughalladhah pula contoh. Maka dalam syarah ditambah lagi masalah sambung rambut, al-wasilah wal musawsilah. Ini ibarat-ibarat yang disebut sebagai fiqh medik ni, dia berterabur, dia bukan satu tempat. Dia dahulu tak ada istilah fiqh medik ni, dia ada bersepah-sepah, maknanya mutafarriqah. Cuma kita perlu tanabuh tentang di mana tu, di mana tempat nak cari dia. Ini antaranya. Dalam syarah lebih panjang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walau wasala azmahu binajisin. Binajisin ai maksudnya dengan tulang yang najis. Jadi bila tulang tu najis ni, sama ada tulang tu mutanajis ataupun memang tulang tu tulang najis. Contohnya tulang lembu yang tak disembelih, ataupun tulang binatang yang tak boleh dimakan, bangkai, maka najis. Boleh tak? Li faqdi tahir. Fa ma'dzur, maka orang ini diuzurkan. Perbahasan tentang masalah sambung tulang ni dia ada dalam kitab Al-Ma'fuat Ibnu Imad. Perlu belajar tu kitab tu, baca tentang lebih 60 najis-najis yang dimaafkan. Ini antara yang dimaafkan, maka diuzurkan akan dia. Fahuwa ma'zur, fa ma'zurun ay fahuwa ma'zur, khabar tak masuk. Fi dhalika ay fi waslihi al-'azm, waslihi azmahu bi apa ni, azmin mutanajjisin. Maksudnya bila dia diuzurkan, bila sesuatu najis itu dimaafkan. Apa kaedah najis dimaafkan? Najis yang dimaafkan tidak akan menajiskan benda lain, tidak akan menajiskan dia lah. Kalau kita kata najis tu dimaafkan, maka dia tak menajiskan. Faham tak? Contohnya lalat yang masuk
mala damalah sa'il, bangkai kan yang tak ada darah tu masuk dalam air, dimaafkan. Apa maksud dimaafkan? Dia jatuh dalam air tu tidak menajiskan air. Itu maksud dia tu dimaafkan. Tapi pergi ambil lalat tu pergi makan, tak boleh, dia najis. Faham tak? Maka dia tidak menajiskan air tu. Kalau orang tu minum air, tak adalah mulut dia je najis, tak adalah dia punya lidah je najis sebab air tu tidaklah. Dah kita kata dimaafkan, maka dia tidak akan menajiskan air tersebut. Diuzurkan, tapi dengan syarat dia ada cukup syarat sah uzur. Syarat uzur, tengok syarat uzur dia. Syarat uzur dia adalah li faqdit tahir as-salih. Faham? Kerana dia tidak memperolehi tulang yang suci, yang boleh, yang sesuai. Jadi ada tulang yang suci pun tak cukup syarat lagi. Faham? Ada tulang yang suci, tapi tulang yang suci tu tak sesuai dengan dia punya tulang patah tu, tak sesuai nak sambung. Faham? Tulang yang sesuai tu ada tapi najis. Faham? Dia ada tulang yang sesuai, ada tulang suci yang sesuai. So kalau ada tulang suci yang sesuai yang dia boleh dapatkan, maka dia tak ada uzur. Faham? Tapi kalau syarat tadi tak cukup, maka dia ada uzur. Faham? Ada tulang suci yang sesuai itu ada, tapi apa? Tapi kena beli. Dan beli itu pula dia tak mampu bayar. Faham? Sebab thaman ni bukan thaman mithil, bukan bayaran setimpal, maka dia dikira tak mampu juga. Faham? Dia panggil al-ajzu ala saman. Tidak mampu atas bayaran tu dikira atas, tak mampu atas musamman. Al-ajzu ala saman kal ajzi ala al-musamman. Faham tak? Tidak mampu untuk mendapatkan bayaran bagi sesuatu, dikira tak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang nak dibeli dengan bayaran tersebut. Contohnya dia nak ambil wuduk, dia tak ada air. Air nak dapat kena beli. Dia tak mampu nak dapatkan duit untuk beli air tu, maka dia dikira tak mampu dapatkan air. Faham? Dia dikira faqidul ma'. Faqidu thamanil ma' ka faqidil ma'. Faham? Dalam tayammum, orang yang dia tak boleh nak dapat duit nak bayar air tu dikira macam tak ada air lah. Bila dia kira tak ada air, maka dia boleh tayammum. Samalah juga di sini. Dia tidak, kalau benda tu kena bayar lah. Ya kena bayar sekarang ni. Kos. Sekarang ni bukan tulang tu kena bayar, kos tu pula kena bayar. Material tu mahal. Hak suci ni material mahal, dia tak ada duit. Yang menajis ni murah pula. Maka ini antara usul dalam hukum masalah perubatan, menggunakan benda najis. Menggunakan benda najis dalam perubatan ni, antaranya apa? Ini ya, tiada yang suci yang sesuai. Yang suci ada tapi tak sesuai dengan konteks sakit dia, tak ada jugalah. Faham? Okey. فَمَعْزُورٌ فِي ذَلِكَ فَتَصِحَّ صَلَاتُهُ مَعَهُ أي مع العظم المتنجس وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَزْعُهُ. Dia tak wajib kena buang, tanggalkan kalau dia jumpa semula. Mana dia dah pasang, dah buat pembedahan, kemudian dia dapat duit yang banyak yang dia boleh untuk tukar. Dia tak ditaklifkan untuk bedah balik, buang balik tulang najis, pasang, tak ada. Yang dah lalu kira dah selesai. Kerana dia pasang itu dengan uzur, maka dia diuzurkan. Faham? Dia macam contoh yang satu orang dia musafir, dia sembahyang jamak qasar, kemudian dia terpaksa patah balik, tak dapat meneruskan safar dia. Jadi adakah dia kena ulang balik solat dia? Sebab dia ada kaedah kan,
Bila sesuatu itu dibenarkan dengan uzur, bila uzur tu dah tak ada, tak dibenarkan lah. Faham? Bila uzur dah tak ada, maka dia dah kembali ke balik asal. Maka orang ini tak perlu ulang balik solat. Sebab bila dia dah solat, ketika dia solat tu, dia solat dalam keadaan memang ada rukhsah. Dia tak tahu dia kena patah balik. Jadi bila orang dah solat, solat dah selesai. Faham? Dah selesai, untuk hari tu dah tak ada dah. Dah selesai, mana ada dia datang lagi sekali. Faham? Bila dah gugur dah tanggungjawab solat, maka dia tidak akan berulang melainkan esok pula. Yang hari ni dah selesai, walaupun dia tidak dapat nak meneruskan safarnya, yang hari ni dah selesai. Kerana apa? Ketika dia lakukan solat ketika dengan jamak dan juga qasar itu bersama dengan rukhsah. Faham? Walaysa alaihi naz'uhu idza wajada tahira kama fi rawdati wasliha wa qadiyatu ma fi tatimmah annahu yajibu naz'u in lam yakham daran. Ini dhaif. Dalam tatimah ini mutawalli, kalau dia tak takut mudarat, maka dia kena bedah semula. Buang yang tulang tu, masukkan tulang yang suci. Wa illa tapi kalau masa dia pasang tu dia jahil. Faham? Ni banyaknya cerita orang jahil nak taubat semula lah. Masa dia pasang tu sebenarnya ada je alternatif suci, tapi ialah dia tasahul, lalu dia telah pasang yang najis. Kalaulah masa dia pasang itu memang sebenarnya ada yang suci, maka dia wajib, bila dia tahu hukum ni, wajaba alaihi naz'uhu illam nyata. Faham? Maksudnya sekiranya dia tidak takut kerana dia membuang benda itu akan mudarat yang nyata. Apa maksud mudarat yang nyata? Wa huwa ma yubihu tayammum, seperti mana dalam hal ini. Barang yang mengharuskan tayammum. Apa? Kita dah baca. Kalau mencabutnya itu mencabut nyawa, mencabutnya itu mencacatkan anggota, mencabutnya itu melambatkan sembuh dan seumpamanya, kan? Yang kita dah baca dalam bab tayammum, itulah seterusnya. Muqabil, wajah muqabil ini mengatakan wa in khafah. Tak kesiannya. Faham? Ni hukum tak kesiannya. Sebab apa? Sebab dia pasang itu mutaaddi. Dia ta'addi. Dia telah melampaui batas masa dia pasang. Maka orang yang degil ni kita tak payah bagi muka kat dia. Dia sakit ke, dia tak sakit ke, suruh buka agak. Itu dia punya hukum dia. Faham? Wa in khafa, wa in khafa ay wajaba alaihi naz'uhu aidan lita'addihi biwaslihi wal asahu adamul wujub riayatan li khawfi darar. Syarak pun maknanya riayat juga dia ni. Bukan syarak lah, maksudnya dalam ijtihad ni kita tengok dia di sini bertembung dua mudarat. Faham? Pertama, mudarat semayang dalam keadaan menanggung najis. Yang kedua, mudarat fisik punya mudarat. Kalau dia cabut, dia mudarat lah, dia sakit. Jadi nak tanggung mana? Faham? Nak takdimkan mana? Nak takdimkan dia ni maknanya kita suruh cabut juga walaupun mati. Cabut. Lebih baik begitu daripada kau solat dalam keadaan menanggung najis. Faham? Ataupun bagaimana? Maka ditarjihkan apa? Biasanya bila berlaku pertembungan antara hak Allah dengan yang melibatkan manusia, maka diraikan. Sebab apa? Sebab kita ada contoh-contoh yang lain
yang syariat meringankan dalam urusan ibadah demi menjaga keselamatan. Contohnya tayamum, kan? So dia ada contoh dalam syarak yang mana syarak mengurangkan tuntutan terhadap ibadah, tuntutan terhadap mana-mana syarat, tuntutan terhadap mana-mana rukun, kan? Kalau melakukannya itu boleh memudaratkan tubuh. Boleh memudaratkan tubuh. Tapi macam kita duk ulang selalulah, ini mudarat ni bukan mudarat yang tipis. Mungkin mafsadah mauhumah tidak dipakai. Yang dikatakan bila bertembung antara mafsadah dengan maslahah diutamakan menolak mafsadah adalah bila dia itu sama ada memang yakin kalau kita buat memang akan jadi, ataupun maznunah, maknanya keberangkalian dia tinggi. Adapun yang mauhumah mungkin, maka dia tak cukup untuk diambil iktibar dan kita terus abaikan maslahat tak. So samalah juga masalah ni. Yang dimaksudkan takut dararat tu takut secara zan. Faham? Bukan dia yang takut, dia mana tahu. Maksudnya orang yang berkeahlian. Sudah tentu yang dimaksudkan kat sini, takut mestilah didasari oleh ilmu. Dia takut tu, dia doktor ke? Dia tahu ke kalau pergi bedah ni jadi macam tu? Sudah tentulah takut yang panduan kemungkinan risiko tu adalah daripada ahli khibrah, al-khibrah. Tapi dia mesti bertahap zan paling kurang. Faham? Tapi kalau dia adalah mauhumah, mungkin dia tak cukup untuk menggugurkan maslahat. Faham? Sebab itu kita tak setuju tutup masjid secara total, secara pukal. Dia secara pukal tak setuju. Menghalang orang secara pukal pun tak setuju juga. Seterusnya, itu hidup. Kerana kalau mati, orang yang macam ni dia mati. Fa'in mata lam yunza'. Fa'in mata, kalau dia mati, lam yunza' ala sahih. Inilah dia, tengok. Kalau dia dah mati, dalam keadaan tubuh dia tu ada tulang seperti itu, dalam keadaan dia itu pasang dalam keadaan mutaaddi. Yang kata khilaf ni adalah orang yang dia cuai semasa memasangnya. Benda ada pilihan, dia ada duit, dia boleh dapat yang suci, tapi dia abaikan. Okey? Orang yang macam ni. Li'adamil hajat. Jadi kalau orang tu dah mati, bukan. Khilaf ni dia mutlak. Okey, kita tengok. Ala sai li'adamil hajati, dia dah mati, tak ada taklif apa. Apa kita nak fikir nak buang tak buang kan? Tak ada apa berkaitan. Wa thani, pendapat kedua kata yajibun naza'. Kena cabut. Illah dia li alla yalqa Allah ta'ala hamilan li najasatin ta'adda bihamliha wa sawa'un fi wujubin naza' fil hayah awil maut. Bukan. Ini khilaf ni sama betul sebab tadi ta'adda bihamliha. Iktasal 'azmul lahma, iktasa al-'azmul lahma am lam yaktasi, wa qila in iktasal la yajibu naz'uhu. Tengok tu ilah dia. Ilah dia apa? Kita tak nak dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia ada bawa bersama dengan dia tulang najis yang dia mutaaddi dalam memasang pada tubuh dia. Faham tak? Dan sama sahaja pada apa? Pada masalah kata khilaf tadi itulah. Wajib tanggalkan ke, tak wajib tanggalkan ke, masa hidup ke, masa mati ke, tak ada khilaf. Tulang itu dah bersalut dengan daging. Dia tulang, kemudian dia dah desut daging, dah dari kulit pula. Faham? Ataupun tulang tu belum lagi bersalut dengan najis, dengan daging.
Hukum dia sama saja, maksudnya daripada segi adakah kena ditanggalkan ataupun tidak ditanggalkan. Tak ada membezakan antara iktasal azmul lahma am lam yaktasih. Wa qila in iktasa. Satu qil kata kalau dia dah dibaluti oleh daging, maka la yajibu naz'uhu, tidak wajib menanggalkannya. Jadi ibarat ini dalam iqna' pun ada masalah, iaitu masalah tattoo. Faham? Dalam Mughni sampai ibarat ni dia akan bahaskan secara tidak langsung, iaitu permasalahan orang yang bertatu. Jadi antara ni dengan tatu, sebenarnya tatu lagi banyak masail, lagi banyak berlaku. Maksud orang tu dia dah taubat, badan dia ada tatu. Faham? Adapun surah macam ni nak berlaku ni kurang lah. Orang yang jadi macam ni tangan patah ke aksiden kan, dia jarang berlaku. Tapi ada masyarakat yang memang budaya dia tatu. Faham? Tatu Dayak ke, kat Indonesia, kat Afrika lagi, dia memang budaya tatu. Jadi orang Islam pun bertatu juga. Jadi bila dia dah insaf, penuh tatu badan, di situ pembahasannya. Adakah dia wajib untuk dia membuang tatu tersebut ataupun tidak. Jadi kenapa pembahasan tatu ni, pembahasan dia itu berkaitan dengan najis? Sebab itu ulama bahaskan apa ilat haramnya memakai tatu. Sebab orang yang tatu, yang kalau khususnya yang cara tradisional ni, dia akan masukkan dawat tu campurkan darah. Faham? So dia dikira menanggung najis semua hidup dia. Faham tak? Benda tu masuk dalam, so dia dawat tu campur najis. Jadi dia dikira menanggung najis. Sebab tu perbahasan tatu dibawa dalam tajuk syurutus solah. Jadi badan dia ada tatu. Apa syarat nak kena buang tatu dan semua sama je ni, sama je. Faham? Kalaulah maknanya benda tu boleh ditanggalkan dan tidak dikhawatiri mudarat yang zahir, maka dia wajib melakukannya. Seterusnya ada ibarat dalam iqna' pun ada, dan Mughni. Baca Mughni sikit salah ni, ulang balik. Siapa ada al-ma'fuat kat sini? Nazam tu. Dia ada orang tulis buku fiqh kecantikan, kosmetik. Dia akan masuklah semua berkaitan dengan pembedahan kosmetik, pembedahan pembedahan kosmetik. Pembedahan kosmetik maksudnya pembedahan dengan tujuan mencantikkan. Washmu. Ada hadis kan, la'anallahu al-washimata wal mustawshimata. Tapi yang uniknya dalam hadis itu lafaznya perempuan, washimah wal mustawshimah, al-wasila wal mustawsilah. Faham? Maknanya dalam budaya Arab ini yang suka buat benda ni perempuan. Ada bahagian mana kita tengok Arab lah, orang perempuan ni muka dia mesti ada hitam ke sini. Tattoo, maksudnya dia tattoo lah tu. Dia ada hitam sini, bukan celak tu, dia memang hitam tattoo. Mana benda tu
dakwah tu dibuat. Tengok al-washmu ni, tatu ni adalah gharzu, dicucuk kulit tu dengan jarum keluar darah. Kemudian dia akan masukkan apa? Sejenis dakwah tu. Kemudian sekarang yang moden dia kondisinya jarum tu dah ada dakwah kan, dia masuk. Faham? Kemudian wasilah dalam satu perbahasan tentang fiqh kosmetik ni, masalah dia ada bahaskan tentang masalah tanam rambut. Sekarang ni ada kan orang buat tanam rambut, orang jenis botak, rambut dia jenis gugur, jadi kita tanam rambut. Kalau dulu orang tak tanam lah, tak ada lah teknologi tu lagi, wasilah disambung je. Orang Afrika ni, perempuan dia, kalau yang kita tengok rambut macam panjang kan, tu semua rambut palsu. Faham? Kalau dia tak buat macam tu, memang botak, tak ada rambut. Kalau dia tengok rambut kita, dia suka. Kalau dia tak, sebab tu di kedai dia ada jual rambut. Faham? Jual panjang kedai. Dia benda tu, yang rambut itu bukan, macam mana dia boleh jalin pula rambut dia, nak tarik pun susah. Macam mana boleh jalin kan? Rebonding. Jadi dia pasang kat. Dia wasilah wal musawsilah ni dalam mazhab Syafi'i, yang haram tu adalah kalau guna rambut manusia. Faham? Orang rambut manusia. Kita telah mengambil ilah haram itu adalah hurmah ajza'il adami, kehormatan juzuk tubuh manusia. Faham? Sebab itu kalau dia menggunakan bukan rambut manusia, seperti menggunakan benang ke, kain ke, atau menggunakan bulu tiruan ke, atau bulu binatang ke, maka dia tidak mengapa. Itu ilah dia. Faham? Sama juga dalam masalah tattoo ni, haramnya dari sudut menanggung najis, melomorkan tubuh dengan najis. Itu salah satu daripada ilah dia. Satu lagi, perbuatan tu jahiliah punya adat lah. Jadi adat jahiliah tersyabuh dengan orang bukan Islam, orang jahiliah, orang teruk. Itu dia punya wajah dia. Kemudian والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة أي فاعلة ذلك وسائلته فتجب إزالته ما لم يخف ضررا يبيح التيمم فإن خاف لم يجب إزالته. Sama kan kaedah dia. Ni kaedah washam. Fatajibu izalatuhu, wajib dia kena buang. Ma lam yakhaf dararan, selagi mana dia tidak khawatir dengan perbuatan membuang benda itu, yakhaf dararan yubihu tayammum, ataupun ditakbirkan dalam kitab ni dararan zahiran. Kemudian fa in khafa lam tajid izalatuhu wa la ithma alayhi ba'da at-taubati. Wa hadha idza fa'alahu bi ridahu. Yang dikatakan wajib dia buang tattoo tu kalau tattoo tu dibuat dengan ta'addi. Faham? Jadi kalau dia ini tattoo tu bapak dia yang tattookan dia. Faham? Semasa dia belum mumayyiz, sebelum baligh. Semasa dia belum baligh, bapak dia bawa pergi tattoo, lambang kebanggaan. Jadi perbuatan itu bukan ta'addi. Satu, dia belum baligh kan. Satu lagi, orang lain yang buat kan. Ataupun dia dipaksa. Dia bangun, badan dah tattoo, contoh. Itu pun tak ada ta'addi. Maka orang-orang yang macam ni, dia tak wajib membuang tattoo dia. Faham? Terusnya
وهذا إذا فعله برضاه كما قال الزركشي أي بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي. Kalau lepas baligh syarat redha. Kalau belum baligh, redha tak redha tak wajib. Ialah dia sendiri pergi kedai tattoo, belum baligh ni. Sebab amal budak belum baligh ni dia tidak disifatkan sebagai ta'addi ataupun tidak ta'addi kan. Kemudian jadi apa maksud kita kata dia wajib buang benda tu, dia masalah solat. Faham tak? Kalau dia biarkan benda tu, maka dia tanggung najis. Sedangkan solat tak boleh solat dalam keadaan menanggung najis. Maka tattoo yang tidak dimaafkan, kalau ada unsur taksir dalam membuangnya, maka solat itu dihukum sebagai tidak sah kerana menanggung najis. Kemudian jadi sah solat ni untuk kes orang yang mana tak wajib tanggalkan. Lagi ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم ولو داوي يرهه بدواء نجس أو خاطه وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم. Macam ibarat tu. Kau ulang 2 kali. Lagi? Walau dhabi yurhuhu bidawa'in najisin. Antara macam 2 kali kan? Cetakan tu tulis 2 kali. Salah tu. Apa lagi? Walau dawa yurhuhu bidawa'in najisin aw khatahu bi khaytin najisin. Aw syaqqa mawdi'an fi badanihi wa ja'ala fihi daman. Dia bawa masalah lain. Ini dia dah selesai masalah tentang tattoo tadi. Dia bawa masalah seumpama masalah tattoo. Dia kata dia berubat dengan pil-pil najis, ataupun dia jahit, dia punya luka dia tapi benang tu najis. Sekarang ni mungkin alternatif benang tu banyak. Kalau dulu sampai dalam kitab fiqh Hanafi ada sebut tentang masalah kasut yang mana dijahit dengan bulu babi. Itu antara yang dibagi contoh yang dimaafkan. Sebab pada waktu tu di pasaran kasut yang sebegitu tu banyak. Jadi kalau pakai kasut macam tu, ialah bila dia dijahit dengan bulu babi, kita pakai, kaki kita kenalah benang-benang dia tu kan, benang yang merupakan bulu babi. So adakah setiap kali pakai kasut tu nak kena samak? Dimaafkan, tak perlu samak. Faham tak? Kemudian dia apa? Dia bedah sebab satu tempat di badan di apa ni tubuh dia, kemudian letak ubat. Faham? Letak ubat tempat tu. Au syaqqa mawdi'an mawdi'an fi badanihi wa ja'ala fihi daman fakal jabali bi'azbin najisin. Fakal apa? Fakal jabali. Bi'azmin najisin fi ma marra. Fakal jabri bi'azmin sama. Maknanya dia punya hukum dia macam tadi. Kalau dia jahit pakai benang najis, sama macam tadi lah. Ada alternatif ke? Tak ada alternatif. Faham tak? Ataupun kita tak pakailah benang najis, tapi bila kita jahit, benang tu bercampur dengan darah kan, itu jelaslah dimaafkan. Memang berdarah lagi, takkan tunggu krim mau jahit. Jadi bila dia jahit, maka benang tu akan bercampur dengan darah, dimaafkan. Tapi sekarang ni dia jahit pakai benang najis, pakai bulu kan, bulu. Pakai bulu, dan bulu tu bulu najis. Jadi boleh tak boleh sama macam masalah tadi. Ada tak pilihan yang suci? Ada. Maka kena buang balik kalau tidak mudaratkan. Mutaaddi tak mutaaddi sama saja apa yang tiba yang disebutkan sebelum. Terusnya bab seterusnya apa? Dalam tu? Walau ghasala syaribul khamri. Walau ghasala syaribul khamri. Sin akhir famihi wa shalla sahhat salat wa shalla
صحت صلاته ووجب عليه أن يتطايعه إن قدر عليه بلا ضرر. Okey, bas. Bas. Sambung. Allah. Istijmar. Istijmar apa? Yu'fa an mahalli istijmarihi. Dimaafkan daripada tempat istinja dengan batu. Istijmar ni istinja dengan batu khas. Istinja ni satu perkataan yang merangkumi istinja dengan air pun panggil istinja. Tapi kalau sebut istijmar saja, maksudnya istinja dengan batu. Sebab apa? Sebab istinja dengan batu itu sendiri adalah rukhsah. Kita dah belajar istinja dengan batu ni sebenarnya tidak menghilangkan najis. Jadi kalaulah dia tu dibenarkan, kesan daripada dia seharusnya dibenarkan. Orang yang istinja dengan batu rukhsah, dia boleh istinja walaupun najis tak bersih. Tak bersih, bau ada lagi. Dengan air saja bau hilang. Tapi kalau dia sembahyang tak sah. Jadi tak ada maknalah kita rukhsahkan dia istinja dengan batu. Sebab memang maksud akhirnya adalah solat. Faham? Kalau dia nak solat, dia wajib basuh pakai air. Jadi tak ada apa-apa. Faedah, faham tak? Jadi bila dibenarkan ataupun diriwayatkan Nabi istinja dengan batu dan Nabi tidak basuh dan boleh solat selepasnya, maka menunjukkan kawasan tu adalah dimaafkan walaupun sebenarnya belum berlaku pembersihan najis dengan kaedah biasa. Sebab bersih najis dalam keadaan biasa ni kena hilang bau, warna, rasa. Bau dia ada lagi. Dengan batu tak boleh hilang bau. Faham? Tapi wa yu'fa an mahalli istijmarihi. Jadi kalaulah maknanya dia akan tafriq lah, apa sahaja yang terbit daripada membiarkan kawasan itu semua dimaafkan. Contohnya kawasan itu adalah kawasan yang istinja dengan batu. Jadi kena bau dia ada lagi, jadi kena kat seluar dia. Seluar dia bau, dimaafkan. Faham? Kemudian orang peluh pula, musim panas, padang pasir pula. Bila peluh lalu kawasan dubur yang kena najis tadi yang belum. Jadi peluh tu bawa pula kena dekat kawasan lain, dimaafkan. Faham? Kena dimaafkan sekali lah. Kalau tak ada faedah lah. Sebab itu semua perkara yang ghalib akan berlaku. Faham tak? Tapi dia hanya dimaafkan orang yang beristinja itu sahaja. Kan ma'ruf kan kita belajar, orang yang menanggung, orang yang istinja dengan batu, maka yang menanggung itu dikira menanggung najis. Sebab dia hanya dimaafkan kepada mustajmir, tidak dimaafkan kepada orang lain. Walau hamalah. Amboi. Walau hamalah. Dia solat sambil istinja ke apa? Dia solat hal keadaan beristinja. Mustajmiratu hal. Maf'ul. Kalaulah baru sebut tadi, kalaulah menanggung ia akan orang yang beristinja dengan batu. Dia semayang dalam keadaan dia dokong orang duduk atas bahu dia ke, dokong ke orang yang beristinja dengan batu. Batal solat dia. Maksudnya ya, macam mana kita nak taswirkan dia solat buat apa kerja we dokong orang tu kan? Kita bawa contoh tawaf. Faham? Okay, itu mak dia kan, contoh kan, tawaf bawa atas bahu. Ataupun dalam kitab dia bagi contoh orang yang beristinja dengan batu tu pijak kaki dia. Faham?
Dia main sebelah, main berdiri, orang tu pijak. Jadi itu pun dikira menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis. Boleh ditaswirkan. Okey? Wa yu'fa an mahalli istijmarihi walau hamala mustajmiran batalat fil asahi. Wa thani la tabtul. Muqabil asal kata tak batal, kerana dimaafkan. Bila dimaafkanlah. Kira-kira betul. Kena dimaafkan kepada orang tu. Orang yang tak ada kaitan dengan dia tak dimaafkan. Faham? Jadi kita tak ada bersabit apa dengan dia, dengan istinja tu. Maka kita akan kekal macam hukum biasa. Walau hamala mustajmiran fi salati batalat fil asahi id la hajata ila hamlihi fiha. Khalas. Seterusnya kau habis 10. Apa ni? 50. 55. Kau 4. Ha? Seterusnya ni dalam umdah dia dah. Wa yakhtalifu al-'afwu bil waqti wa mawdi'ihi min ath-thawbi wa badan. Ni ma'ruf ni masalah ni. Seterusnya faham kan masalah ni? Dia orang panggil masalah ni, panggil masalah tin syari', tin syawari'. Yang dimaksudkan di sini ni, cuba tengok betul-betul. Wa tinu syari' al-mutayaqqan najasatuhu. Tanah jalan yang diyakini. Yang kita nak cerita dimaafkan tak dimaafkan ni, memang kita confirm tanah tu najis. Kalau kita tak confirm, tak payah bahaskan dimaafkan. Faham? Sebab sesuatu yang tidak diyakini najis, maka kita hukum tak najis. Sekarang ni setelah kita yakin tanah tu adalah tanah najis, adakah dia dimaafkan ataupun tidak? Faham? Kalau tanah tu mungkin, sebab ada lembu berak sini, mungkin semua mungkin najis, mungkin tak najis, maka kita memakai amalan bil asal suci. Itu tak termasuk dalam bab najis yang dimaafkan. Itu masuk dalam kaedah beramal dengan asal. Faham? Yang ini setelah kita yakin dia najis, baru masuk perbahasan adakah dimaafkan ataupun tidak. Dan yang dimaksudkan di sini adalah tanah yang bercampur dengan najis, bukan solid najis. Faham tak? Bukan solid najis. Tai lembu penuh tepi jalan, main tai lembu. Debu tu tai lembu. Bila tai lembu lama-lama dia jadi debu. Itu tai lembu. Faham? Sekarang ni tanah yang diyakini bernajis sebab bercampur dengan air kencing lembu, kencing kuda, anjing. Faham tak? Yang tu dibahaskan. Tengok dalam syarah. Dan dia punya dimaafkan itu berbeza ikut cuaca, berbeza ikut kawasan mana kena. Cuba tengok macam mana ditaswirkan. Fa yu'fa fi zamani syita amma la yu'fa anhu fi zamani saif. Dimaafkan pada zaman musim sejuk,
Barang yang tidak dimaafkan pada kalau musim panas, dimaafkan pada zail. Zail masuk bahagian bawah pakaian. Wal rijil, kaki. Amma la yu'fa anhu fil kum wal yad. Dia jalan kat kawasan jalan, dia berjalan di atas jalan tu, dia jatuh. Faham? Habis baju dia kena tanah, tak dimaafkan. Faham tak? Dia dimaafkan. Dia ada satu kaedah najis yang dimaafkan ni. Kullu ma yashuqqul ihtiraz anhu fa huwa ma'fun anhu. Semua najis yang sukar untuk dielakkan maka dimaafkan. Jadi kalau dia tersadung jatuh, itu bukan susah nak dielakkan, itu dia ta'addi. Terjatuh, maka sebab itu dia kata kalau kita jalan kan kawasan berdebu, tanah tu yakin memang najis, kita payah nak elakkan daripada apa? Kaki kita tu akan kena tanah tu. Betul tak? Yang tak boleh elak. Maka dimaafkan. Kalau dia solat dalam keadaan macam tu, sah. Itu maksud dimaafkan. Faham? Tapi kalau dia terjatuh, sebenarnya boleh dielakkan, tapi dah dia tak hati-hati, maka dia kena basuh. Faham? Pada waktu yang mana angin kuat. Angin kuat ni dia bukan kena bawah je, sampai atas sikit. Maka dimaafkan. Tapi waktu angin tak kuat, tapi kena juga atas, tak dimaafkan. Faham tak? Itu yang dibezakan antara musim sejuk, musim angin naik, angin bawa. Sebab tanah ni benda terbang. Faham tak? Jadi pada waktu angin banyak, maka kalau tanah tu kena sampai bahagian atas tubuh, dimaafkan. Walaupun bahagian atas. Tapi pada waktu angin tak ada, kena juga bahagian atas, maka tak dimaafkan. Dimaafkan yang bawah, tak dimaafkan yang atas. Kerana cuba tengok, wa yu'fa fi dhaili wal rijli amma la yu'fa anhu fil kum wal yad. Dimaafkan bahagian hujung pakaian bawah, kaki, yang tak dimaafkan pada lengan dan juga tangan. Wa ma la yata'adzaru al-ihtiraz anhu ghaliban la yu'fa anhu, yang tidaklah sukar untuk mengelakkannya, ghalibnya tidak dimaafkan. Habis. Dan dibawa masalah zan. Wa ma tudhannu najasatuhu li ghalabatiha fihi qawla al-asli wal-zahir. Azharuhuma taharatuhu amalan bil asli wa ma la tudhanna najasatu la ba'sa bihi. Kawasan yang mana kebiasaan kawasan ni memang binatang lalu berak kat sini, tapi kita tak yakin, lebih ghalibnya macam tu. Dia ada dalam fiqh qawaid, bila bertembung antara asal dengan zahir. Faham? Apa maksud bertembung asal dengan zahir? Zahir ni maksudnya ghalibnya kawasan ni bernajis, ghalib. Tapi asalnya sesuatu itu adalah suci selagi belum diyakini najisnya. So nak pakai kaedah mana? Nak pakai kebiasaan ke? Tempat ni memang orang berak, binatang berak, atau kita nak pakai kaedah selagi tak yakin, maka itu hukum suci. Maka tarjihnya adalah mentarjihkan, mentakdimkan asal. Maka dalam Iqna' pun ada beberapa contoh. Dalam kitab ada bagi contoh pakaian orang gila, pakaian orang bukan Islam yang mana dia punya ritual dia adalah dengan najis. Yatadayyanu bin najis. Pakaian peminum arak, pakaian budak kecil. Jadi pakaian dia tu, pakaian anak dia, anak kan, budak ni, kebiasaan budak ni dia tak jaga bak kencing ni. Dia nak kencing tembak je. Dia masuk tandas pun mungkin kena juga seluar dia. Itu ghalib budak kan. Tapi bila mak tu dia nak cuci seluar anak dia, bahagian bawah lah, atas ghalibnya suci, bawah mungkin ghalibnya. Orang gila, dia bagi contoh orang gila, atfal, orang kafir. Ya, orang kafir yang macam mana? Yang yatadayyanu bin najis. Dia punya ritual dia guna najis. Contohnya sebelum pergi kerja, pergi dekat pungkak lembu tu, tunggu dia kencing, ambil pakai minyak wangi, tabarruk. Memang ada. Yang kita kenal dia macam tu.
Satu lagi orang minum arak. Orang minum arak yang macam mana? Mudminin. Mudminin ni maksudnya peminum tegar. Bila minum arak, kenalah percikan arak tu. Sekarang ni baju tu mungkin orang ni orang dobi ke. Dia nak basuh macam mana? Nak basuh rendam macam ni ke? Nak basuh kat luar dulu dalam kita nak, ataupun dia nak pakai baju tu, dia pinjam kan. Contoh. Jadi dalam nak hukum baju tu dikira mutanajis ataupun tidak, maka dipanggil bertembung antara zahir dengan asal. Zahir maksudnya, zahirnya mereka golongan ini adalah jenis bangsa tidak berhati-hati dalam najis. Ghalibnya ada, tapi dekat baju tu ada, tak nampak tanda. Jadi kalau ibu tu dia tengok kat seluar anak dia, tak nampak lah, bau pun tak ada. Mungkin ada percik lah, kalau 2-3 titik mana ada bau, mungkin. Maka segi fiqahnya kita hukum seluar tu suci. Faham? Jadi kalau orang tu dia pakai macam ni, tak adalah was-was kan. Faham tak? Hukumnya suci. Sama daripada sini, ibarat ni lah digunakan untuk masalah dobi, untuk pakaian orang bukan Islam kan. Segi fiqah lah. Tapi kalau orang tu dia nak ambil warak, dia elakkan lah. Dia nak pergi basuh dekat dobi, orang bukan Islam pun basuh di situ. Jadi macam mana? Jadi ghalibnya orang bukan Islam ni tidaklah jaga. Dia basuh berak pun tak pakai air. Adalah kuning-kuning mungkin, tapi kita tak nampak lah masa dia bawa tu. Faham? Kita tak pastilah. Mungkin dulu mungkin tak ada langsung pun mungkin, ya pun mungkin. So bila begitu dipanggil bertembung antara asal dengan zahir. Maka yang mana ditakdimkan segi hukum zahirnya suci. Faham tak? Walaupun afdalnya mengelakkannya. Faham tak? Seterusnya, lalat ada tahi ke? Tak lalat yang baju rendam tak basuh tu, hitam tu kan, tu tak lalat. Itu bahasa kiasan je. Banyak tak lalat. Lalat berak lain ke? Macam kat muka tu orang panggil tak lalat ni. Lalat berak kat muka tu. Ini pun dalam, sebab tu kena ada buku tu cari. Buku apa? Al-Ma'fuat. Ini pun ada bahasan tentang masalah